Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak sekalian, kelas 1 gigih dan 1 setia. Okey, saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Baik, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Kita diberikan nafas lagi pada hari ini untuk sama-sama belajar dalam musim PKP ni. Okey, diharap pada semua pelajar terus bersemangat belajar di rumah. Okey. Baik. Kita sambung pelajaran dalam bidang hadis, iaitu tajuk yang ke-10. Hadis sebagai sumber hukum. Okey, hadis sebagai sumber hukum. Baik, kita tengok pengenalan. Terdapat 4 sumber hukum dalam Islam. Ada 4 sumber hukum. 4 sumber hukum dalam Islam. Yang pertamanya Al-Quran. Maknanya apa-apa sahaja hukum yang kita tahulah, contohnya benda-benda haram, buka aurat haram, apa lagi, solat wajib. Yang itu mana nak tahu wajib ke haram ke, mana nak tahunya? Inilah ni dalam Al-Quran. Itulah sebab itulah dia kata sumber hukum dalam dunia ni yang Allah tetapkan kat dunia ni adalah hukum-hukum yang kita kena ikut. Dan mana sumbernya, mana kita nak, mana panduannya. Pertama kita rujuk Al-Quran. Dalam ni banyak, semua macam-macam ada dalam ni. Sebab dia adalah mu'jizat. Okay, yang kedua ada hadis. Yang kedua kita ada hadis sebagai rujukan hukum. Dan seterusnya kita ada ijma'. Ijma' ni apa? Hadis faham lah kan? Hadis nanti kita akan pelajari untuk hari ini. Apa dia itu hadis? Okay, ada pengertian dia yang awak akan tahu nanti pengertian. Lepas tu hadis ni sebagai sumber peranan hadis dalam sumber hukum ni apa dia nantinya, kita akan belajar. Baik, yang seterusnya adalah ijma'. Ijma' ni adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum dalam agama Islam yang berasaskan Al-Quran dan juga hadis tentang sesuatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasulullah SAW. Kemudian kita ada qiyas. Baik, qiyas ni apa dia? Qiyas adalah menyamakan hukum atau perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya dengan perkara yang sedia ada kerana persamaan sebab ataupun manfaat. Maknanya tak ada dah sebelum tu, tak ada cerita pasal contoh. Nak mudah. Kita haramkan arak sebab dia menghayalkan, dia memabukkan. Lalu dekat sekarang ni, zaman sekarang ni kita ada dadah. Dadah pun hukumnya adalah haram. Mana datang haram tu? Mana datang tu? Dalam Al-Quran tak ada, hadis tak ada. So kita ambil kiasannya daripada, jadi kalau kita isap dadah apa semua tu kan, dia menghayalkan, memabukkan semua tu kan. Jadi dia haram dekat situ. Dia ambil dekat Al-Quran ada arak tadi haram sebab dia memabukkan. Ikutlah apa-apa pun. Kalau yang sekarang ni kita minum air sirap, nama air sirap, tapi tiba-tiba dia menghayalkan, maka dia akan jatuh haram. Dia ambil kiasan daripada yang tadi tu. Tapi kias-kias ni pun bukan orang biasa boleh buat. Kita nak ada ulama'-ulama' yang susun dia. Okay. Terusnya, inilah dia bidang hadis. Hadis ni sebagai sumber hukum yang kedua ya. Baik, hadis telah menjadi kitab utama untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kitab hadis yang menjadi rujukan utama antaranya, ini contoh-contoh rujukan utama kitab hadis. Dalam ni banyak hadis. Contohnya pertama Sahih Al-Bukhari, memang dia nukilkan banyak hadis-hadis. Sahih Muslim banyak juga, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' karangan Ibnu Malik, Jami' At-Tirmizi, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Ini contoh-contoh kitab-kitab yang unggul, yang kita yang hebat, yang membincangkan tentang hadis. Kalau awak perasan, kita baca hadis, bawah tu kita ada tulisan Sahih Al-Bukhari daripada Sahih Muslim. Maknanya itu hadis tu ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau Muslim. Mana nak tahu sahih atau sahih, tengoklah hadis tu rujuk kitab ni kat mana. Rujuk kitab hadis tersebut dalam kitab mana. Okey. Pengertian hadis ini penting. Pertama, kata-kata ataupun baharu.
Hadis ni maknanya baharu, tapi istilah dia apa dia? Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah, apa dia dalam bentuk yang pertama percakapan. Percakapan Nabi itulah menjadi hadisnya. Kedua perbuatan. Perbuatan Nabi. Nabi buat apa semua tu, itu menjadi hadis. Ada sahabat akan katakanlah Nabi buat sekian-sekian, itulah hadis. Okay, pengertian atau persetujuan. Pengakuan atau persetujuan. Yang seterusnya sifat. Okay, sifat Nabi sekian-sekian. Bila ada orang menukilkan daripada siapa, bahawa Nabi mengatakan Nabi sekian-sekian, ikutlah percakapan Nabi ke, buatan Nabi ke, pengakuan atau persetujuan Nabi ke, ataupun sifat, itu maka dia akan jadi hadis lah nanti. Baik, kita tengok komponen hadis. Dalam hadis dia ada dua, sanad ataupun matan. Okey, ulang semula. Sanad dia ada dua je. Sanad, satu lagi matan dalam hadis tu. Kita tengok sanad. Tengok satu-satu sanad tu apa dia. Pengertian sanad adalah sandaran. Dalam istilah bahasa sandaran, istilah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Okey. Ini dia punya keyword dia adalah perawi. Dalam hadis tersebut kan kita akan baca nanti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tu perawi lah tu, an Abi Hurairah. Okey. Abi Hurairah. Rangkaian perawi. Siapa yang menyampaikan sesuatu? Orang yang meriwayatkan hadis. Senang macam tu. Orang yang meriwayatkan hadis. Tu sanad. Matan pula sesuatu yang jelas dan zahir. Apa dia? Teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okay, tengok contoh hadis. Nak mudah faham ni, tengok contoh hadis ni. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pertama kita tengok kat mana dia punya sanad dengan matan. Antara dua tu je. Tengok. Sanad ni kat atas, matan kat bawah. Sanad ni perawi. Ambil keyword tadi adalah perawi. Siapa dia perawinya? Ni, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Ni lagi sanad. Matan dia sanad Okey, matan dia yang ni. Isi hadis tersebut. Tentang apa hadis tersebut? Okey, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan dimulai dengan niat. Inilah ni. Sebagai apa? Matan tu saja nak mudah fahamnya. Okey. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Yang ini penting. Pertama, peranan hadis ni adalah menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti kewajipan puasa. Okay, dalam Al-Quran dah kata dah, puasa tu wajib. Lalu dijelaskan lagi, dikuatkan lagi di dalam hadis Nabi SAW tentang kewajipan berpuasa. Macam tu. Okay. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Seperti cara melaksanakan solat. Okay, dikecilkan skop ataupun disarahkan lagi tentang isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran kata wajib solat. Tapi macam mana nak solat? Lalu adalah hadis Nabi kata apa tak ingat, kama ra'aitumuni usolli. Tak ingatlah apa dia punya perkataan depan ni. Solatlah kamu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana aku buat. Aku solat. Ni. Okey, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Yang ini ada lagi dijelaskan hukum yang tak ada dalam Al-Quran. So dalam hadis diterangkan lagi hukum tersebut. Okey, maksud muttafaqun alaih. Biasa kita perasan dalam hadis ada muttafaqun alaih. Siapa dia muttafaqun alaih? Merujuk hadis yang disepakati oleh dua orang ulama hadis yang terkemuka, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis tersebut memang hadis muttafaqun alaih, maknanya memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya dia sanad ataupun sanad dan matan dia sangat sahih, hadis yang sangat dipercayai, iaitu sahih. Okey, yang boleh diambil sebagai hujah dan hukum. Baik, kita tengok contoh yang berada di dalam buku teks. Nanti kita akan sambung dalam buku teks ya. Kita tengok dekat sini mana buku teks. Ni. Yang ni contoh peranan hadis yang ni dalam buku teks, boleh tengok ya. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti wajib puasa. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Dalam Al-Quran dah ada.
Lalu dijelaskan lagi, dikuatkan lagi dalam hadis. Okey, ni sumu li ru'yatihi wa